keputusan seorang-seorang sembunyi-sembunyi. Yang buat keputusan seorang-seorang sembunyi-sembunyi, Yang Berhormat Senator tahu siapa? Kehilangan batu putih. Saya nak cakap, hilang sembunyi-sembunyi. Semua orang tak tahu. Peguam negara cuti 4 hari, garden leave, dipaksa cuti, tak ada orang. Perkara sendiri ya. Okey, ini menarik ya. Menarik mengenai apa yang diperkatakan oleh Menteri Parlimen dan Undang-Undang di Dewan Negara pagi tadi. Okey, kita tonton video ni ya. Ini mengenai kuasa antara undang-undang yang sedang digubal. Agak kompleks sikit kuasa Perdana Menteri dalam nak memutuskan beberapa isu yang berkaitan dengan kedaulatan lah apa benar. Dia bersangkut paut dengan apa yang berlaku dengan kehilangan batu putih itu. So, diperjelaskan kepada senator-senator. Ada beberapa yang buat senator khawatir kuasa Perdana Menteri di bawah pasal 32. Kuasa yang seolah-olah kuasa Perdana Menteri, kalau kita tengok daripada pasal 30, berpuas hati boleh menarik, kemudian kuasa untuk mengecualikan, kemudian kuasa boleh membuat peraturan. Jadi semua merasa takut. Pertama sekali saya nak sebut macam mana kita nak takut Perdana Menteri, sebab kita adalah amalan demokrasi. Dan paling penting dalam akta ni, kalau kita tengok dalam pasal yang saya sebut tadi, apa-apa keputusan dalam pasal 32 yang dibuat oleh Perdana Menteri yang disebut, mesti melalui perintah dalam warta. Maknanya dia kena bentang dalam warta dan disiarkan. Dia tak bolehlah buat keputusan seorang-seorang sembunyi-sembunyi. Yang buat keputusan seorang-seorang sembunyi-sembunyi, Yang Berhormat Senator tahu siapa? Kehilangan batu putih. Saya nak cakap, hilang sembunyi-sembunyi. Semua orang tak tahu. Peguam negara cuti 4 hari, garden leave, dipaksa cuti, tak ada orang. 4 hari, hilang batu putih dalam proses rayuan antarabangsa. Tak ada pula isu ni digembar-gembor seolah-olah kedaulatan kita, kedaulatan. Ada pula. Tapi tak apa, ni cerita dulu. Kita biarkan RCI buat keputusan sebab dia nak siasat sebenarnya. Walaupun task force dia siasat, ada orang tak nak datang. Sekarang RCI kata kena datang, tak datang kena masuk penjara kalau tak datang. Yang Berhormat, ketika itu saya bukan menteri luar. Betul. Bukan Yang Berhormat. Tak ada. Yang Berhormat dah tak ada terlibat. Yang Berhormat, kalau Yang Berhormat dengan saya terlibat, benda ni tak berlaku, insyaAllah. So, nampak pendedahan. Kalau kita faham, dia banyak cita-cita apa level tinggi ni, isu kehilangan batu putih ni. Apa yang berlaku, bagaimana peguam negara dipaksa cuti 4 hari, tiba-tiba dibuat satu dokumen yang ada satu dokumen yang diserahkan habis, bunuh segala macam tuntutan itu. Tak tahulah, ada cerita ni satu komplot besar oleh ada pihak-pihak yang ada kepentingan. Dia banyak, isu batu putih ni dia banyak melibatkan kepentingan dalam tanah-tanah di Singapura, kepentingan pelaburan. Tak tahulah, tinggi ni, high levelnya ni. Dan juga kerajaan Johor sendiri pun, dia sebab melibatkan tanah negeri Johor. Tapi macam mana boleh terlepas? Bagaimana boleh terlepas kepada Singapura, satu pulau walau kecil tapi kedaulatan itu. Saya tahu saya rasa ada banyak benda-benda yang masih belum terungkai. Tengok siapa sebenarnya, tak tahulah adakah, tapi dengan pendedahan ini, RCI ni, Royal Inquiry ni akan diadakan, tak tahulah sama ada isu-isu ini akan terdedah. Siapa sebenarnya yang mendapat kepentingan daripada rundingan batu putih ni sehingga sanggup hilang kedaulatan negara pada entahlah, banyak saya tahu, tapi bila orang tanya tak tahu, saya lupa nampak. Tak apalah, itu cerita high level lah. Kita pun nak fikir panjang-panjang apa isu-isu ni pun, tunggulah RCI ni, Royal Inquiry ni ditubuhkan nanti. Siapa sebenarnya yang mencari peluang, mencari kesempatan mendapat keuntungan daripada kehilangan ini batu putih ni. Nampak kita bersungguh-sungguh, tapi ada orang nampak sengaja nak
melepaskan batu putih ni. Saya nak beranggapan begitulah pada pandangan saya. Ya, nampak Islam dia. Okey, itu cerita batu putih.